Apa khabar? Siapa nama ni? Azlan. Malaysia sini. Boleh Bagi tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha ila ruhi sayyidina al-Muhajirullah Ahmad bin Isa wa ila ruhi sayyidina al-Ustaz al-Azam al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa khususan ila ruhi sahibul manaqib sahibatul manaqib Sayyidah Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruhi Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani, wa khususan ila ruhi Sayyidi Syekh Al-Abi Umar bin Muhammad bin Salim Al-Bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim, wa khususan ila ruhi sahibul wilayah wa sahibul makan Al-Habib bin Abdul Muhammad Al-Habshi wa usulihim wa furu'ihim wa dhawil huquqi alaihim ajma'in, wa ila ruhi walidina wa li ma'asya'ikhina wa li mu'allimina wa li azwajina wa li awladina wa li akhwanina wa li akhwatina wa li ashabil huquqi alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat, anna Allah yaghshahum bi rahmatin wa maghfiratin wa yuskinuhum al jannah, wa ila hadratin nabi Muhammad Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله وشكر الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك عملا متقبلا، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, kita berada di antara waktu mustajab, antara baina maghrib wa isya. Waktu ini adalah waktu yang mustajab untuk kita berzikir. Para ulama bersandarkan, ada yang menyatakan bersandarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau kita tidak dapat bangun tahajud, tidak dapat bangun qiyamul lail, jaga antara dua waktu ini. Antara beberapa waktu, ada 3 waktu. Antara subuh hingga ke duha, lepas subuh jangan tidur, melainkan terlalu penat. Selepas waktu asar hingga maghrib jangan tidur, banyak berzikir kepada Allah, kecuali terlalu penat. Antara maghrib dan juga isya jangan menyebut perkara-perkara hal dunia, jangan menyebut perkara-perkara lain selain daripada zikrullah. Dan ini termasuk zikrullah, iaitu majlis taman syurga, mengingatkan kita kepada Allah. Walaupun yang kita bincangkan kitab ini tentang Sayyidah Fatimah Zahra, ini sejarah lengkap. Jadi kita sudah masuk bab, sudah lama kita tidak bertemu. Saya minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah kuliah saya setiap 2 minggu sekali. Sebenarnya kuliah saya hari Rabu maghrib, kuliah maghrib, sejarah lengkap Sayyidah Fatimah Zahra seperti hari ini. Yang kedua, esok hari Khamis kuliah Zuhur, kuliah kitab Risalah Adab Sulukil Murid karangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad, iaitu tasawuf, tazkiyatun nafs, pembersihan hati. Dia tidak kira lah Habib Abdullah Al-Haddad ke Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah ke Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, ada juga tazkiyatun nafs. Tidak kira ulama yang mana, asalkan hati bersih sudah. Tidak kira ideologi mana, asalkan hati bersih sudah. Dan juga hari Sabtu kuliah maghrib, iaitu kitab fiqh manhaji, kuliah fiqh. Dan hari ini ialah
manaqib tentang Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Tidak lengkap selalunya kita kuliah Sayyidah Fatimah Az-Zahra ini kita membicarakan tentang Sayyidah Fatimah Az-Zahra saja, tetapi kita tidak mengenali bapanya, kita tidak mengenali ibunya, kita tidak mengenali adik-beradiknya, Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan akhir sekali Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kita sekarang sedang membicarakan tentang, sudah masuk bab Sayyidah Zainab sudah memeluk Islam, baru memeluk Islam setelah Nabi SAW mendapat risalah, iaitu mendapat wahyu yang pertama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah, assalatu wassalamu alayka ya Habiballah, assalatu wassalamu alayka ya khairal khalqillah, assalatu wassalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalatu wassalamu alayki ya habibatin nabi bad'atul rasul zahra'un al-batul, assalamu alayna wa ala ma'asyiral habaib wa ala rijalil ghaib wa ala ibadillahi salihin. Alhamdulillah, kita masuk bab ini Waraqah bin Naufal, saudara kepada Sayyidatina Khadijah Az-Zahra. Sayyidah Khadijah Az-Zahra, Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sayyidah Khadijah Al-Kubra, dalam riwayat setelah Nabi SAW mendapat wahyu, Nabi agak kaget. Orang Indonesia bilang, orang Indonesia kata terperanjat, kerana apakah itu, makhluk apakah itu, Sayyidina Jibril alaihi salam. Maka dibawalah Nabi SAW kepada Waraqah bin Naufal, dan Waraqah bin Naufal menyatakan tentang kebenaran, endorse bahawa itulah Nabi akhir zaman, dan melihat tanda-tanda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi lah, dalam Al-Quran, orang Yahudi lah yang paling memusuhi Islam. Agama apa yang paling dekat dengan Islam? Agama apa? Kristian. Agama Kristian yang paling dekat dengan Islam. Siapa yang pernah pergi ke Baitul Maqdis, pernah pergi ke Palestin, pernah pergi ke Palestin, dia Palestin sebenarnya, tapi sebab tak boleh sebut jadi Palestin. Orang putih sebut Palestine. Macam kita di sini Tampines. Kadang-kadang balik daripada Madinah atau Mekah pun kadang-kadang terlepas juga Tampines. Biasa cakap Arab di sana. Jadi macam Patani atau Patani. Nama Patani betul apa? Patani itu tempat tauhid tu, kuat tauhid mereka. Mereka tiada qasidah, tidak ada. Baru nak mula-mula qasidah. Patani dalam bahasa Arabnya Fattani. Ditukar namanya tu oleh Syekh Daud, ataupun ada lagi seorang ulama yang dikatakan, yang diceritakan kepada saya oleh Baba Ghazali bin Ahmad Babali, menukarkan namanya kepada Fattani, kerana dalam bahasa Arab Fattani jadi fitnah, tempat fitnah, ditukarkan kepada Fattani, iaitu fadana, cerdik. Itulah hadis Syekh Daud Al-Fattani. Kita orang panggil apa? Patani kan? Fattani. Apabila berlaku peperangan antara Siam, jangan kata orang, bila kita pergi ke Fattani naratiwan, ialah jangan kata mereka tu orang Siam, kata mereka orang Thailand, mereka boleh terima. Orang Siam bagi mereka orang Buddha. Siam ni tu Buddha. Jadi bila kita pergi ke sana, Fattani, sebut Fattani. Bila peperangan Siam, apa saya nak sebut tadi? Tentang apa peperangan Siam? Saya pun lupa lah. Tak apalah. Itu out of context lah, out of the questions. Kita out of the topic bukan question. Jadi sudah orang Nasrani, siapa yang pernah pergi ke Palestin, saya pernah melalui tembok tu.
Ada tak di media mengeluarkan cerita tentang berapa damainya orang Kristian dan orang Islam tinggal di Palestin? Ada tak? Siapa pernah pergi ke Palestin? Pernah? Siapa pernah pergi? Pernah pergi? Subhanallah, tempat itu memang, ya Allah, rindu betul. Saya melalui Jordan. Kerana apa tidak melalui Tel Aviv? Kerana kami tidak mahu seolah-olah jikalau kami mendarat di Tel Aviv, seolah-olah kami mengiktiraf negara Israel. Jadi kami selalunya turun di Jordan, kemudian di jembatan Jordan. Ya? Saya tidak tahu di sini ada ISD ke tak. Masuk-masuk bab ini, bab ISD, sikit-sikit ISD ya. Ya Allah, orang Islam kalau ISD, kalau saya cakap ini pun nak kena tarik, saya tidak tahulah nak cakap apa. Bertaubatlah. Melainkan kita bawa ajaran sesat, kita ajak orang kepada ISIS, kita ajak orang sembelih. Tidak. Bertaubatlah. Kalau ada ISD. Yang kalau cakap sikit pun tidak boleh. Nak kena ambil jalan tengah. Ini tidak ada jalan tengah. Habib Abu Bakar Ani Al-Mashhur, fake tuhawalat gitu. Pengasasnya rahimahullah ta'ala menyatakan, siapa yang menyatakan perang, saya ada post dalam Facebook saya, siapa yang menyatakan perang antara Palestin dan Israel adalah perang dua negara, itu adalah agenda penipuan Dajjal. Perang Palestin antara Israel ialah perang antara umat Islam dan Israel. Bukan semua orang Israel itu jahat ya. Kita kena tahu ini ideologi Zionism. Sama juga Syiah yang jahatnya yang maki sahabat, yang meludah-ludah makam sahabat. Tidak semua Syiah kita terus itu masalah akhlak, tapi tidak membawa kepada kekafiran. Syiah. Sama juga saudara-saudara kita Salafi. Ada Salafi pun tidak agree dengan Salafi. Ada juga Ahli Sunnah tidak agree dengan Ahli Sunnah. Sama juga. Jadi semuanya sama. Jadi ini adalah peperangan kerana apa? Masjidil Aqsa, tempat suci. Bayangkan jikalau Madinah ada bangsa asing yang nak masuk menghancurkan makam Nabi, kita mengamuk ataupun tidak? Oh, mengamuk. Tapi kenapa Masjidil Aqsa seperti acuh tak acuh? Ambil jalan tengah, ya Allah. Tidak bolehlah macam tu. Bukan takkanlah doa untuk saudara-saudara kita di Palestin kunut nazilah pun salah. Di Malaysia saya baru balik dari Melaka, Masjid Tengkira, masjid bersejarah, antara masjid yang tertua dalam ada 500-600 tahun masjid itu. Kunut nazilah selepas solat Isya. Kalau tidak silap saya, setiap hari ataupun setiap waktu kunut nazilah mereka di Malaysia. Untuk apa? Kehancuran. Kerana mempertahankan Masjidil Aqsa. Kita minta pada Allah, bukan kita sembelih bayi. Yang berapa ribu orang Palestin tidak ada internet. Elon Musk juga yang kasih internet, orang Kristian. Api dan air ditutup. Bayangkan Malaysia potong api dan air kita. Ini saya senang cakap lah. Untuk siapa yang duduk atas tu kan, orang dikatakan orang ahli agama lah katakan. Kalau Singapura kita sendiri ini dipotong api dan juga air, dan umat Islam kita marahlah. Sebab apa? Hubbul watan, cinta kepada negara, furu' daripada rukun iman, cabang daripada rukun iman. Bagaimana perasaan kita? Tidak, kita ada mengharapkan tak untuk orang-orang lain untuk berdoa untuk kita, untuk menghapuskan musuh-musuh kita yang daripada Malaysia? Kalau ni contoh, jangan pula lepas ni kita Malaysia pula. Tidak, ni contoh. Pasal yang paling dekat Malaysia kan, ya, Israel dan Palestin kan satu. Ni tanah merdeka Gaza. Takkanlah kita kita tidak boleh berperang. Nak mendoakan pun dikondem juga sebagai aggressors. Ada macam sifat-sifat aggression itu. Ya Allah,
Jadi siapa yang pergi ke Palestin, lihat rumah mereka macam Beverly Hills. Orang Kristian, orang Islam. Orang Kristian, orang Islam. Dalam Al-Quran kita dapat lihat banyak ayat tentang Yahudi. Orang Kristian dalam sejarah, kalau ikut kitab-kitab sirah Nabi SAW, Ar-Rahiq Al-Makhtum oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi, dan kitab-kitab sejarah yang lain, itu ada sumpah mubahalah. Ada sumpah mubahalah. Kau bawa anak-anak kau, itu ada dalam Al-Quran Al-Karim. Kau bawa anak-anak kau, budak-budak kau, wanita-wanita kamu, isteri-isteri kamu, satu keluarga Nabi bawa untuk sumpah mubahalah. Mereka tidak berani kan, orang Nasrani kan? Itu saja yang orang Nasrani boleh lakukan. Tapi yang banyak buat onar waktu Rasulullah, semenjak zaman Rasulullah SAW, ialah orang Yahudi. Perang Khaybar, Yahudi pembelot, tidak pegang pada perjanjian. Itu dia. Dan mereka mengharapkan Nabi akhir zaman turun ialah daripada Bani Ishaq, bukan daripada Nabi Ismail. Keturunan Nabi Ismail ialah keturunan Arab. Daripada Ishaq ialah keturunan Yahudi. Sekali keluar, mereka lihat, oh, ini tanda Nabi kita sudah lahir. Mereka cek, datang daripada rumah Arab. Hatta al-an, sehingga sekarang mereka tidak dapat menerima. Mereka kaum yang terpilih. Ya, mereka kata. Dan mereka orang Kristian, orang Yahudi kenal Nabi SAW ni tapak tangan, seperti anak mereka sendiri. Mereka kenal. Tanda-tanda mereka sudah lihat. Kita doakanlah saudara-saudara kita, saudara sedatuk, iaitu Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa alaihissalatu wassalam, supaya yang daripada golongan Nasrani di Palestin itu diberi hidayah, dan Ortodoks Yahudi juga diberi hidayah, yang mereka tidak berpegang kepada Zionism. Kita, Allah yahdihum Islam, kita doakan hidayah sampai kepada mereka dan mereka menerima hidayah itu. Dan kepada musuh-musuh Islam yang kafir harbi, yang lihat orang Islam je hendak bunuh, kita minta kepada Allah supaya diturunkan malaikat-malaikah, seperti perang Badar, seperti di Afghanistan dulu, semasa Russia cuba invade, jajah Afghanistan. Ada teman-teman saya yang pernah pergi ke sana, saya tidak pernah pergilah, masih kecil lagi. Teman-teman saya sekarang umur dah 50-an, 60-an. Mereka ceritakan, lihat sendiri pasukan tentera berkuda yang mereka tidak tahu datang daripada mana, berkuda putih, berjubah putih, tidak tahu datang daripada mana. Itu jihad yang betul, ada pertolongan Allah. InsyaAllah yang ini Palestin pun jihad yang betul. Sebab itu mereka melihat ada pasukan yang mana Yahudi, Israel, Zionis ini takut, kerana ada seperti tidak boleh mati satu pasukan berjubah putih. Sehingga ada cerita daripada Brigade Al-Qassam, mereka menangis daripada pasukan Brigade Al-Qassam. Nangis kenapa? Kerana melihat mereka tidak perlu buat apa-apa. Pasukan jubah putih ni yang handlekan habis Yahudi. Zionis, tentera Zionis, IDF kan, Israeli Defense Force. Itu masa kita tidak buka, ya Allah, dah lah LGBT ambil jalan tengah. Tiba-tiba pelangi di tengah malam. Di mana? Marina Bay. Yang National Day di mana? Yang itu peradakan tu di mana? National Day tahun ni Marina Bay, Marina Floating. Tiba-tiba waktu malam ada pelangi. Singapura satu-satunya negara yang catat sejarah, tengah malam, di waktu malam boleh nampak pelangi. Dah ketua agama cakap okey, pelangi pun keluarlah tengah malam. Bukan dia cakap okey lah, dia ambil jalan tengah. Kita kasihi mereka yang pelangi-pelangi ni. Kita cuma benci dosa mereka. Sama juga kita kasihi orang-orang yang tertipu dengan
orang-orang Yahudi. Tapi jikalau ada yang kafir harbi, kita boleh jumpa mereka, kita bunuh. Kafir harbi yang kita tahu mereka datang pada kita nak bunuh kita, kita boleh bunuh mereka. Itu hukum dalam Islam. Yang tidak boleh kafir zimmi. Jadi kenapa doa tidak boleh untuk kafir harbi? Itu dia. Jadi Waraqah bin Nawfal sudah baca di dalam kitab-kitab. Beliau ni hafiz. Hafiz bukan Al-Quran, hafiz Injil, Taurat, Zabur. Dan dalam semua kitab-kitab ni ada sebut nama Ahmad. Ya, tanda-tandanya semua sebut. Jadi disebut bahawa Nabi Muhammad SAW yang dulu disanjung-sanjung oleh kaumnya akan didusta, dianiaya, dihalau dan diperangi. Ni bawa yang benar. Ni bawa yang benar. Akan didusta, dianiaya, dihalau dan diperangi. Zaman sekarang bukan diperangi. Zaman sekarang tauliah kena tarik balik. Ini terjadi di negara jiran. Cakap berkias pun tauliah kena tarik balik. Cakap berkias pun begini. Ni ditakuti orang-orang ini, tanda-tandanya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Tutup hati mereka, qulubihim wa ala sam'ihim, telinga mereka tidak boleh dengar yang benar. Walaupun tak ada kena mengena dengan dia terasa. Sam'ihim wa ala absarihim ghishawah, dan pada pandangan mereka itu ada kabus. Dan untuk mereka itu azab yang sangat berat. Ini ada Ustaz Kazim ni baru-baru ni di Malaysia. Tiba-tiba Ustaz Kazim terperanjat saya. Kalau ada ustaz-ustaz lain tidak mengapa, Ustaz Kazim tidak boleh ada negeri pulau juga. Ni pulau ni ada macam-macam cerita ni pulau. Sini pun ada macam-macam juga cerita dia. Pulau juga. Mudah-mudahan dapatlah itu statement tu. Statement saya masih selingan sedikit lah kita ni umat Nabi SAW. Sebab itu kerusi tu nampak tu sedap duduk. Gaji tu masuk, duit berkepuk-kepuk. Tapi tanggungjawab di akhirat itu, sebaik-baik manusia itu berdasarkan hadis Nabi SAW ialah menyatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Penguasa kita tidak zalim. Tapi kenapa masuk bab itu pula? Patut kita ada empathy lah. Empathy. Nak sebut empathy pula. Empathy. Terhadap umat Islam. Di Singapura kita umat Islam terasa. Sebab Nabi SAW sudah kata, umat Islam ni seperti satu bangunan yang mana satu batu. Tarik satu batu habis. Sebab itu umat Islam, ya Allah, umat Islam kita ni alhamdulillah masih lagi ada iman dalam dada. Jikalau walaupun ketua agama kita menyatakan begitu begini, ada yang tidak kena, kita berfikir ini tidak kena. Hati kita, iman kita tu yang tertanya-tanya, iman kita, kerana kita ada kasih terhadap sesama muslim. La yu'minu ahadukum, qala Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta sehingga kamu yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi atau kama qala. Tidak sempurna, maksudnya tidak beriman. Kalau nak ikut teksnya tidak beriman, tapi para mufassir hadis menyatakan la yu'minu ahadukum, maksudnya tidak sempurna keimanan kamu sehingga kamu mengasihi saudaramu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi kita terasa maksudnya itu kita masih ada sensitif lagi. Sensitif, dan kita masih mengasihi. Alhamdulillah, mudah-mudahan sempurna iman kita. Kemudian apabila didusta, dianiaya, dihalau dan diperang, Nabi SAW ini digelar Al-Amin. Ada tak musuh kita lah, kalau orang tidak suka kita, ada tak kita kata pada orang, kata si Dol dengan si Mat. Si Mat ni tidak suka Dol. Mat kata, orang lain datang kepada Mat dan cakap, Dol ni baik, orangnya baik, dia begini. Memang Mat pun tahu dia baik. Tapi ada tak Mat ni akan cakap, tak adalah,
dia pasal dia tidak suka. Kan selalu jadi macam itu kan. Tetapi tidak pada Nabi SAW. Abu Jahal dan sebagainya mengakui Al-Amin, musuh, bermusuh. Abu Jahal ni betul-betul musuh dengan Nabi. Dia damn Nabi habis. Dia mula musuh dengan Nabi bila waktu belasan tahun begitu remaja, ada lawan gusti dengan Nabi SAW. Dia kan, beliau pula, dia kalah, Nabi SAW menang. Itu dia dah mula. Sayyidatina Khadijah, dia masuk, ada kitab-kitab sirah menyebut Sayyidatina Khadijah dilamar oleh Abu Jahal, ditolak pinangan Abu Jahal. Tidak mengapalah, Nabi SAW enter the frame selepas itu. Bukan Nabi yang pergi meminang, Sayyidatina Khadijah yang menghantar orang seolah-olah ingin meminang. Diterima? Apa tidak? Kemudian Nabi ni orang kaya sebenarnya, tetapi memilih keluarganya. Sayyidina Abu Talib. Kenapa guna Sayyidina Abu Talib? Kerana Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama ijma'. Para ulama ijma'. Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan Abu Talib meninggal dalam keadaan Islam. Ada dalil-dalilnya? Ada dalil-dalilnya. Ini bukan ikut syok sendiri kerana taksub hulu cinta Nabi SAW. Hampir ijma' atau ijma'. Sebab tu guna Sayyidina Abu Talib. Itu panjang perbahasannya. Tapi memilih untuk zuhud keluarga Nabi SAW. Tapi kaya. Berapa ekor unta disembelih ketika Nabi SAW kahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Berapa banyak unta disembelih. Itu menunjukkan Nabi memang ada fulus lah. Kira orang kaya, tapi memilih untuk zuhud. Abu Jahal pula fikir, nampak zuhud ini untuk kita tauladan orang kita. Jangan kita nampak orang naik basikal sini orang India sini. Jemaah sini orang India, kita nak lihat naik basikal macam tak ada benda. Bos money changer tau. Korang tak tahu dia punya duit berkepuk-kepuk. Saya bukan ajar cinta dunia, tapi jangan pandang remeh orang ni. Mereka pilih untuk hidup sekadarnya, tapi bos money changer tau. Mereka keluarkan zakat setiap tahun. Ya Allah, kalau siapa yang collect zakat, lihat orang-orang kita, entah dari mana mereka keluar. Selama ni lihat mereka ini macam tidak ada apa-apa. Sekali zakat keluarkan, saya bertugas di masjid terperanjat tau. Jadi Abu Jahal pula orang bangsawan. Dilihat Nabi SAW memang Quraisy, Bani Hashim, ada darah bangsawan, tetapi hidup jaga kambing. Nabi yang pilih sendiri untuk jaga kambing. Kenapa tidak Nabi daripada golongan kita orang kaya? Mereka mempersoalkan. Mereka look down on people. Itu dah ada sifat sombong. Kalau Rasulullah SAW, al-kibr, Nabi SAW telah bersabda, maksudnya sombong itu batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan memandang orang lain rendah dengan pandangan kerendahan. Itu dia. Kita ada sifat tu atau tidak? Itu yang kita takut. Setelah itu Sayyidatina Fatimah termenung bila dapat tahu. Mula-mula mereka sukalah bahawa mereka dipilih sebagai Nabi, tetapi sedih hatilah kerana bapa mereka itu sangat dicintai tetapi akan dimusuhi oleh bangsanya sendiri, Bani Abdul Manaf. Bani Abdul Manaf sendiri akan memusuhi, mengusir mereka, mengusir Nabi SAW, dan komplot yang paling keji ialah untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kerja yang paling kuat dilakukan oleh Abu Jahal lah, yang paling kuat untuk menghentikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu peristiwa, Abu Jahal sedang jalan di lorong. Ada satu peristiwa lucu juga, orang-orang ni. Mereka sama mereka pergi ke rumah Darul Arqam. Rumah itu dinamakan Darul Arqam. Di situ Nabi berdakwah kan malam pertama kali. Mereka dengar
lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka indah sekali, tersentuh hati mereka. Tapi kerana kesombongan, sebab itu Nabi sebut sombong ini, Nabi sebut la yu'minu ahadukum la yu'minu ahadukum la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan sekali-kali dimasuk ke dalam syurga siapa yang ada di dalam hatinya itu sedikit aja kesombongan. Tidak akan langsung dimasukkan dalam syurga. Sebab tu kita bertafakur, banyak bertafakur. Ada tak aku ni sombong? Ada ataupun tidak aku ni memandang rendah orang luar? Tidak sekali-sekali kan dimasukkan dalam syurga. Kerana apa? Menolak kebenaran. Yang satu di dinding sini. Malam hari tidak ada lampu, bukan macam sekarang kan. Tidak ada lampu. Tapi mereka sama mereka tahu yang dia ni datang lah. Dulu nama dia Abul Hakam, bapa kebijaksanaan. Kerana dia menolak Islam dan dia tahu Islam tu benar, maka dia digelar Abu Jahal. Digelar bapa kebodohan. Siapa yang tidak duduk kuliah, cakap berapu-rapu, kondem ustaz ni, dia sepupu dengan Abu Jahal. Dia jahil. Tapi dia punya silsilah sanad dia tu bukan ilmu, silsilah kebodohan dia tu sampai ke Abu Jahal. Kita nak sanad ilmu, silsilah ilmu, bukan nak silsilah kebodohan. Orang-orang jahil yang komen, ni sibuk Hamas Syiah pula. Ya Allah, kau tak tahu hal orang sibuk perang, kau sibuk tempat sini Sunni Syiah. Sedangkan di sana beratus tahun Syiah duduk dengan Sunni, sungguh aman sekali. Beratus tahun. Ini orang sini tidak tahu apa, duduk tempat komputer, tempat handphone, duduk depan TV, sofa, Hamas Syiah, Hizbullah Syiah. Ya Allah, engkau nak perang pun tak pergi, engkau solat pun kau tak, entah doa ataupun tidak, sibuk Sunni Syiah. Pergilah perang. Singapura kita terikat lah. Saya ingat Singapura kalau kita pergi tak boleh balik lah. Terus masuk bawah tanah, tempat Whitley Road. Confirm saya cakap. Confirm. Kalau nak pergi, buang pasport Singapura. Ini saya nasihatkan. Balik ke Malaysia, ambil pasport Malaysia. Cakap saya mujahidin. Saya orang Singapura, saya mujahidin. Pergi ke Palestin. Alhamdulillah saya dapat balik dengan selamat. Saya boleh confirm saya tidak dapat masuk Singapura. Kalau masuk Singapura, saya dapat masuk tapi masuk bawah tanah. Masuk bawah tanah bukan Pusaraman, Whitley Road. Jadi saya di sini saya nak minta tolong lah. Kalau tak pun pergi Indonesia lah. Takut Malaysia nanti dia deport pula. Malaysia ni pun begini-gini juga. Kadang-kadang kan pergi Indonesia. Cakap gitu. Mujahidin insya-Allah akan dibantu oleh habaib di sana. Habaib di sana memang berjihad. Kalau siapa nak pergi. Dan kita dah terikat, kita doalah. Takkan doa pun aggressive nature kan. Aggressive in nature ya Allah. Jadi kemudian Abu Jahal ni semua sudah dengar. Oh sedapnya. Kemudian mereka cakap, esok kalau tidak silap saya, esok mereka berjumpa dan mereka bertembung. Mereka kata, jangan pecah lubang apa yang jadi semalam. Saya gunakan bahasa sekarang. Jangan pecah lubang apa jadi semalam. Aku tahu kau pergi dengar semalam Muhammad punya kata-kata, semua terpegun dengan ayat Al-Quran. Tapi kerana kesombongan, jangan pecah lubang. Kemudian datang satu hari itu, datang satu orang kepada Abu Jahal, tanya kepada Abul Hakam. Nama dia Amr juga, Amr bin Hisham. Abu Jahal ni nama dia Amr bin Hisham. Sebab tu Nabi ada doa untuk dua Umar, salah satu Umar untuk masuk Islam. Umar samalah tu. Yang masuk Sayyidina Umar bin Al-Khattab kerana tidak ada ego. Baca terus surah Taha kan? Berapa ayat dibaca tu? Menangis. Itu kelembutan pada hatinya. Tidak ada ego. Beliau tegas tapi tidak ada ego. Tegas dengan ego ni lain Tegas dengan ego ni lain. Abu Jahal ni dia ego. Dia macam banyak orang kedai kopi lah. Itu salah, semua salah. Ustaz semua salah. Dia je betul. Kitab pun tak khatam. Kitab tipis gini pun kau tak khatam. Kau cakap ustaz bodoh, ustaz salah. Ya Allah, mana kau dapat?
Kalau Muhammad salah tu okey lah. Liverpool. Ini salah. Ada orang datang kepada Abu Jahal dan bertanya, "Ya Abul Hakam, bagaimana pendapat kau tentang Muhammad dan agama baru yang dibawanya itu?" Dia kata, Muhammad betul. Dia kata Muhammad betul. Tapi untuk ikut Muhammad, oh no. Sama macam iblis perangai. Untuk ikut Muhammad tidak. Dan Abu Jahal orang yang paling keras sekali menentang dan cuba stopkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara moden stopkan dakwah orang-orang, cara moden sebarkan, viralkan. Tauliah orang ditarik balik. Kerana penguasa-penguasa di atas di negara lain. Saya tunjuk negara lain tu tahulah sini. Saya tunjuk sini. Tarik tauliah. Tauliah tidak boleh diluluskan. Kerana apa? Kerana dia ada begini-gini. Cuba cari. Kadang-kadang tidak ada. Ini arahan daripada penguasa atas yang duduk di atas tahta. Diorang main tunjuk atas. Tidak boleh ditegur langsung. Jadi kerja-kerja yang menyekat dakwah. Sekarang Abu Jahal moden, itulah tarik tauliah. Walaupun orang itu, ya Allah, masuk TV apa semua, kena tegur sikit, akan tak boleh. Tak boleh kena tegur. Dia aja nak tegur orang. Tidak boleh kena tegur. Itu di negara lain. Alhamdulillah di sini ada warning letter. Kalau kita nak ikut pemerintahan kita ini sebenarnya tegas. Sebab itu para habaib daripada Yaman, ulama-ulama apa semua suka datang ke Singapura. Mereka kata aman. Kalau tinggal Singapura ini nak laksanakan hukum hudud aja. Sekarang minum arak boleh ke tak malam hari? Tempat tertentu saja kan. Tidak boleh minum arak di lain-lain tempat, kawasan, tidak boleh kan? Tak boleh beli lagi tidak boleh beli lagi arak. Apa lagi minum di tempat kawasan luar. Tidak boleh beli lagi arak Singapura. Tegasnya Singapura ini, ada yang buat kajian, seperti pemerintahan Singapura ini seperti pemerintahan zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebab itu makmur. Dia tidak pandang bulu, dia tidak pandang kulit. Melayu, Cina, India, Serani, orang putih, semuanya sama. Yang rakyat Singapura, semuanya sama. Yang saya katakan, yang selalu kata, Singapura, Islam, Muslim Singapura ditindas. Tidak, cik. Tidak ditindas. Kita tidak ditindas. Bangsa Melayu sendiri ditindas di negara sendiri. Itu. Ditindas secara halus, ditindas. Ya. Ini pekerjaan Abu Jahal, kita jangan buat. Orang kondem ulama, kita jangan ikut kondem ulama. Jadi kemudian Zainab sudah pun masuk Islam. Suaminya Abul As pulang dari berdagang, dengar berita oleh para musafir tentang munculnya Nabi akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu bapa mertuanya, father-in-law, menjadi Nabi yang membawa agama baru. Bid'ah. Tidaklah. Tidaklah, bukan bid'ah, agama baru. Sebab tu ada mujaddid. Pernah dengar mujaddid? Pembaharu. Setiap 100 tahun ada mujaddid. Pembaharu maknanya, bila pembaharu bukan dia buat bid'ah. Pembaharu agama ni, dia kembalikan Islam ini kepada asal. Sebab sudah lama Islam ni macam sengit. Ada setiap 100 tahun sekali pembaharu agama. Bukan buat perkara yang baru, tetapi membawa Islam tu kepada asal. Ini membawa agama baru, kerana mereka menyembah berhala. Jadi agama ni sebenarnya agama asal daripada Nabi Ibrahim AS, semua daripada atas semua memang semua Islam. Semuanya Islam. Nabi yang mengkomplitkan, Allah yang mengutuskan Nabi SAW yang terakhir untuk make it sempurna, untuk sempurna Islam ini.
Islam agama yang sempurna. Islam agama yang sempurna. Jadi bapa mertuanya menjadi nabi yang membawa agama baru. Kemudian Zainab pun dengan ceria menyambut suaminya dengan senyuman dan menerangkan kepada suaminya dengan penuh ceria dan senyuman. Tetapi Sayyidah Zainab alaihissalam berhenti apabila melihat suaminya ini tidak memberi respon terhadap berita yang disampaikan. Suaminya sudah tahu daripada para musafir yang berdagang itu bahawa sudah timbul Nabi akhir zaman, iaitu Muhammad. Dan Muhammad satu-satunya orang Arab yang bernama Muhammad. Kalau sekarang Muhammad banyak, Muhammad Nuh, Muhammad itu, Muhammad apa, tidak tahulah. Tapi dahulu sebut Muhammad tahu itu Nabi SAW. Bapak mertua aku ni. Kemudian Zainab menegur suaminya dan bertanyalah kenapa diam saja. Abul As radhiyallahu anhu memeluk isterinya dan menyatakan bahawa beliau takut. Beliau takut. Kemudian beliau melepaskan pelukan daripada diri Zainab. Dan beliau menyatakan, maksudnya itu, jika aku ikut agama baru itu, agama Islam, berarti aku meninggalkan agama ayahku untuk lebih menyebelahi isteriku, Sayyidah Zainab. Pukul berapa Isya? 802, okey. Tetapi jika aku menentang pula bapa mertuaku, belum habis Abul As berbicara, Sayyidah Zainab alaihissalam mencelah dengan penuh kelembutan. Ini akhlak nubuwah yang diajari oleh Nabi SAW dan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Sayyidah Zainab menyatakan apa kepada Abul As? Maksudnya ini, tidakkah adat mereka itu, mereka orang-orang Mekah waktu itu, menyesatkan dirimu dari yang benar? Dan aku sendiri sudah memeluk agama Islam, kata Sayyidah Zainab radhiyallahu anha. Abul As sangat terperanjat dengan kata-kata isterinya itu dan menyatakan, why did you do that, my darling? Ini terjemahan saya lah. Lish, apa yang kau lakukan, ya Zainab? Kata Abul As. Sayyidah Zainab menyatakan, maksudnya aku tidak akan mendustakan ayahku yang digelar Al-Amin, yang dipercayai. Wallahi, demi Allah, seperti yang engkau ketahui, Nabi SAW, bapaku itu adalah orang yang paling jujur dan amanah. Zainab berhenti sejenak dan selepas itu meneruskan kata-katanya, selain aku, ibu adik-beradikku Ali bin Abu Talib dan Abu Bakar juga telah memeluk Islam. Sementara daripada kaummu, ya Abul As, maksudnya daripada kaummu pula adalah Uthman ibn Affan dan Zubair bin Khuwailid, iaitu anak bapa saudaramu. Sepupu dia lah tu, anak pakciknya. Jadi itu sajalah, saya berhentilah. Itu saja, saya berhenti dulu. Abul As, akhirnya Abul As masuk Islam. Susah nak masuk Islam, susah. Tapi ceritanya sedih, panjang cerita Sayyidah Zainab ni, panjang, sedih ceritanya, sedih. InsyaAllah kita akan, mudah-mudahan dengan sedikit kita tahu tentang ini. Dan saya masuk selingan-selingan tadi, saya masuk selingan tu bukan untuk condemn untuk kita pandang kita punya mufti apa, bukan. Untuk kita ambil contoh daripada manaqib sejarah Nabi SAW, daripada dulu sudah ada. Mufti kita ni orang alim, dan kesilapan yang beliau buat, kita lihat dua kesilapan untuk kita lah, tetapi kita tidak tahu pemikiran beliau kerana beliau lebih alim. Daripada pemikiran kita, kesilapan yang pertama LGBT, yang kedua tentang tidak ada sensitivity itu. Tetapi jangan kita menghina beliau kerana beliau lebih alim daripada kita, kerana kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan lisan kita.
dan beliau lebih banyak tanggungjawab di hadapan Allah nanti. Kita doakan bukan untuk Palestin ya saja, tetapi untuk mufti kita. Jikalau kesilapan yang beliau lakukan, mudah-mudahan diperbetulkan. Jikalau kesalahan yang dilakukan, mudah-mudahan diperbetulkan. Itulah kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utus kau ya Muhammad kecuali rahmat untuk sekalian alam. Jangan kita para negatif saja. Nampak mufti kita macam tu buat salah, oh kita punya condemn apa, panggil ada sampai keluar kata-kata mufti bodoh. Ya Allah, jangan. Dia lebih alim daripada kita. Kita dah masuk Darul Ifta. Siapa tahu Darul Ifta? Ada pergi Darul Ifta. Siapa nak jadi mufti kena pergi Darul Ifta. Selalunya, saya tidak tahu sekarang ya, tempat keluar fatwa. Kita boleh baca kitab Arab. Kita dah khatam kitab Arab hadis Bukhari. Kita dah khatam kitab fatwa-fatwa oleh berbagai-bagai syekh lagi. Belum dalam bahasa Arab. Tidak. Jadi janganlah kita doakan untuk mufti kita. Mudah-mudahan beliau menjadi hamba Allah. Kita punya buruk, kita punya kebodohan, kita yang tahu. Tapi kebodohan kita ni kita simpan. Keburukan kita simpan. Kalau kita ni betul-betul baik, saya kasih satu gauge saja. Satu kayu ukur. Akhir saya penutup di sini. Kayu ukur. Kalau kita tahu, kalau kita rasa kita baik, bila kita buang angin kentut atau buang air besar, kita hidup wangi atau membusuk. Kalau busuk, masih lagi kita tidak baik. Kalau wangi, insya-Allah kita orang soleh ataupun wali. Siapa di sini kentut wangi? Saya nak cium tangan. Betul? Ini peluh aja sudah masam. Lihat para awliya Allah, mereka peluh mereka tidak masam. Peluh mereka bau kasturi. Tidak perlu minyak wangi, tapi mereka guna juga minyak atar, minyak wangi sebagai niatkan sunnah. Mereka buang angin bagaimana? Tidak ada bau langsung. Itu kayu ukur. Jadi kalau selagi kentut dan buang air besar masih busuk, tutup mulut, doakan untuk ulama-ulama kita, terutama mufti kita. Kesalahan kita banyak yang kita simpan, kita cuma lihat kesalahan orang satu ataupun dua saja. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Itulah dia akhlak Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia manaqib Sayyidah Fatimah Zahra. Kita berhenti di sini. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan kita akhiri dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.